kira lah. Dia nak 81. Kalau dalam video ni ada bunyi cicak, minta maaf lah. Cicak ni time kau nak buat video, time tu lah dia nak berbunyi. Minta maaf. Assalamualaikum wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap semua murid-murid dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Bersama saya lagi Cikgu Fitri aka Mr. Fit dalam channel YouTube Mr. Fit Channel. So hari ni kita nak belajar, bagaimana cara dan teknik yang betul lah untuk melukis carta pai. Carta pai ni dipelajari oleh murid-murid tingkatan 3 untuk subjek geografi lah. Dan diulang semula untuk sukatan KSSM, Curriculum Standard Sekolah Menengah untuk tingkatan 5. So murid-murid tingkatan 5 sebenarnya dia macam ulang kaji balik lah. Imbas kembali seperti mana yang telah murid-murid pelajari semasa tingkatan 3. So video ini boleh digunakan oleh murid-murid tingkatan 3 dan tingkatan 5, dan juga untuk murid-murid yang bakal menduduki peperiksaan SPM bagi tahun 2020 yang dibawa ke 2021 ni. Sukatan lama KBSM masih lagi menekankan perkara yang sama, teknik yang sama untuk membina ataupun melukis carta pai. Dekat sini saya ada sediakan satu soalan berkaitan dengan jadual jumlah penduduk Malaysia mengikut kaum pada tahun 2010. Tengok pada soalan dia, lukiskan carta pai yang menunjukkan jumlah penduduk mengikut kaum pada tahun 2010. Gunakan jejari 5 cm untuk carta pai anda. So dia suruh jejari 5 cm untuk carta pai. Maksudnya carta pai dia bulat. Diameter dia, jejari dia ni adalah 5 cm. Itu maksud dia. Dia suruh guna jejari 5 cm. So dia ada bagi maklumat yang berkaitan dengan negara, bilangan dalam juta. Bilangan ni adalah bilangan penduduk lah, sebab tajuk dia jumlah penduduk. Peratus adalah peratus yang disiap kira lah. Ada juga soalan yang tidak bagi peratus, dia bagi bilangan dengan item ataupun perkara sahaja. So dalam soalan ni saya dah letakkanlah peratus. So bila dah ada peratus, tak perlu kira peratus lah. So kalau tak ada peratus, kena kira peratus. Cara nak kira peratus, contoh dia 14.2 bahagikan dengan 28.4 darab dengan 100 untuk dapat peratus lah. So apa yang perlu kita lakukan? Perkara pertama adalah tambah kolom ataupun di hujung tu letakkan jadual, tambah jadual tu ruangan dia untuk kita letakkan sudut sektor. Kenapa nak tak sudut sektor? Sebab nak dapatkan dia punya berapa sudut sektor untuk carta pai kita tu. Sudut sektor untuk carta pai kita lah. So kita nak kira dia adalah contoh, kita ambil nak ambil berdasarkan bilangan juta pun boleh, nak ambil berdasarkan bilangan peratus pun boleh, mana-mana lah. Tapi saya ambil berdasarkan bilangan peratus. So kalau belum buat peratus lagi, berpandukan bilangan ni lah. Tapi kalau dah ada peratus pun sama juga, boleh berdasarkan bilangan peratus, sama ada bilangan jumlah penduduk ataupun peratus lah. So cara yang nak kira dia adalah 50 bahagi dengan 100 darab dengan 360. Kenapa darab dengan 360? Sebab bulatan penuh 360 darjah. So saya dah kira lah. Nak ringkaskan video saya ni, nak pendekkan, tak nak panjang-panjang. So kita ambil lah first, yang pen warna biru ni kita tuliskan dulu apa yang kita dapat daripada hasil bahagi darab dengan 360 tadi. Dapat 180, dapat 81, dapat 41.76. Peratus dia. Dia punya sudut sektor. Biarkan dulu point dia tu. Biarkan dulu. 24.12 pun biarkan juga. 29.16, 3.96. Jadi kita campurkan ke semua ni, dapat 3.58. Tak cukup 360. So bila tak cukup, nanti kita punya carta pai tu tak ngam lah bulatan dia. Tak dapatlah bulatan penuh. So kita convert. Ni nombor genap, tak ada point. Ni tak ada point. Yang ni ada point. So yang ni follow je, yang ni follow.
Ni 41.76 kita convert kepada 42. 24.12 kita convert kepada 24 sebab 1 Okey, 29.1 pun kita convert kepada 29 genap. Okey, 3.96 kita pergi kepada 4 sebab dia 0.96. Okey, so kita pastikan bila kita jumlahkan yang kita convert tu, cukup tak 360. So kalau cukup, betul. Kalau tak cukup, salah lah. Okey, so saya dah convert dah ni. Okey, dapatlah 360. Okey, so sekarang kita pergi kepada bagaimana cara untuk kita melukis carta pi lah. Okey, jom kita tengok. So, kita nak bina carta pi ataupun nak lukis carta pi. So, perkara penting yang perlu kita ada adalah ni, jangka lukis lah. Okey, jangka lukis. Kita nak lukis bulatan tadi. Okey, pastikan pensel yang kita gunakan adalah pensel 2B lah. Jangan gunakan pensel yang diberikan dalam set geometri tu. Sebab pensel ni dia tak terang. Kita nak buat bulatan nanti, kita nak terang kan. Okey, so kita jauhkan pensel ini. Kita gunakan pensel 2B. Okey. Okey, so yang seterusnya peralatan yang perlu kita gunakan adalah pembaris lah. Wajib ada. Dan semestinya adalah jangka sudut. Sebab kita nak ukur sudut sektor tadi. Okey. So kita teruskan. So kita nak buat bulatan. Nak buat bulatan kat mana? Buat bulatan di tengah-tengah kertas graf. Kalau yang sesuai lah. Okey. So macam mana nak mula? Okey, pastikan kat tepi ni kita mulakan 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Bukan 5 lah, silap. Semula pada sini 1, 2, 3, 4. So ni border dia. Kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5? Sebab dalam soalan tadi dia suruh jejari 5 cm. Jejari 5 cm. So kita ambil 5 lah. Okey, daripada pusat dia tu 1, 2, 3, 4, 5 dan ada balance 4 cm di tepi ni. Okey, bila kita ambil balance dia, baki dia 4 cm, nanti kat tepi ni pun akan jadi baki 4 cm. So carta pi yang kita hasilkan tu nanti cantik lah. Dia tidak sengit. Okey, terlebih ke kanan ataupun terlebih ke kiri. So kita ambil 5 cm. 5 cm sebenarnya tak perlu ukur. Dia sebenarnya kena ukur lah. Kena ukur pada pembaris. Tapi dia lambat sebenarnya sebab kertas graf ni dia dah ukur lah. Setiap petak yang tu kecil tu dia 5 sama dengan 1 cm lah. Okey, so kita letak kat pusat kertas graf tu yang telah kita tentukan. Okey, kita ambil 5 cm. Okey, 5 cm. Okey, so kita buatlah bulatan. Okey, yang jari dia 5 cm. Okey. Berhati-hatilah. Okey. Ada banyak cara sebenarnya untuk lukis. Okey. Ada yang memusingkan kertas graf lah, apalah sebagainya. Okey, ini saya akan cubalah tunjuk. Okey, elakkan daripada melakukan kesalahan. Macam ni dia terlari sikit. Dia terlari. Okey, tak apa. Sikit saja. Okey. So dah buat bulatan lah. So buat bulatan. Jari 5 cm. Okey. Jari 5 cm. Okey. So pastikan setiap ni dia kena pada pucu ni lah. Ni pucu ni dia kena. Untuk tepat 5 cm. Kalau tak kena sikit pun mesti kena. Okey, kena ni lah, kena berhati-hati semasa buat bulatan. Pastikan jari dia 5 cm. Okey. So berpandukan kiraan sudut sektor tadi. Perkara asas pertama sekali kita kena buat satu garisan tegak lah. Okey, bermula daripada 0 darjah ke titik tengah ataupun pusat tengah dia. Tengah kita punya carta pi tu. Okey. So barulah kita lukis. Okey, baru kita lukis berpandukan sudut sektor. Jatuh pula saya punya jangka sudut ni. Okey, kita tengok yang pertama dia 180 darjah. So 180 darjah kita selitkan kat sini tepi. Okey, bagi ngam nampak sikit lah. Saya harap murid-murid semua nampak lah apa yang saya cuba ni. Okey, sebab dia agak teknikal sikit. Sebab nak belajar online ni kita tengok elok-elok supaya murid-murid dapat memahami lah. Okey, dia 180. So 180 sama dengan satu dia punya jangka sudut ni. Okey, so tak payah ukur lah. Tak payah ukur. Okey, kita dah jimat
jimat kita punya tenaga, masa. Okey, tu kita sambung je. Dia sebab 180 kan. Sambung terus lah. Gunakan pensel 2B supaya kita punya ni jelas. Okey, yang kedua, pastikan pensel yang digunakan tu tajam. Jangan yang tumpul, tajam, supaya sudut nanti kita kira dia tepat. Okey, cara nak kira sudut tadi 180. Dia mati dekat sini 180. So kita ambil yang kedua pula. Yang ni kedua adalah 81. Okey, 81 kita kena mulakan kosong dekat sini. Okey, bukan mula daripada kosong kat atas ni. Sebab atas ni sampai sini dah 180 darjah. Okey, kat sini kita kena letakkan kosong. Kosong ni kat protektor ni dia ada tulis kosong. Okey, kosong. Okey, so kita kena kira lah. Dia nak 81. Kalau dalam video ni ada bunyi cicak, minta maaf dah. Cicak ni time kau nak buat video, time tu lah dia nak berbunyi. Minta maaf So 81 kita tengok kat sini. Terbalik. Tu satu lagi salah. Okey, terbalik kita punya protector. Tolong berhati-hati pastikan protector kita yang kita nak guna tu kosong dia di atas, bukan kosong ni dekat bawah. Protector ni ada dua kosong sampai 180, kat sini kosong sampai 180. Pastikan kosong tu duduk di atas, bukan kosong tu di bawah 180. Kosong tu di atas 180. Yang ni kosong. Tu kita letakkan kosong, bermula dengan kosong. Okey, dia nak 81. Carilah 81. Yang ni akan kalau murid-murid tak berhati-hati, dia akan tergelincir. Tergelincir maksud dia tersalah tanda. Sebab dia main 81, 83 macam tu. So bila dah tanda kat tepi tu, kita ambil pembaris. Kita gariskan lah. Pastikan berhati-hati masa nak garis tu. Sebab takut nanti dia lari dia punya sudut sektor dia. Lari sudut sektor dia akan menjejaskan kiraan-kiraan sektor yang lain lah. Okey, itu 81. Begitulah seterusnya sampailah habis. Okey, so kita tengok apa langkah seterusnya. Kita punya carta pi. So saya nak tunjuk dah berapa kesilapan yang sering dilakukan oleh murid-murid semasa membuat ataupun melukis carta pi. Okey, kita dah siap tadi, dah siap dah lukis pi dia tu, dah habis sampai dalam jadual tu, sampai yang terakhir lah, perkara yang terakhir. Okey, mana pula tadi jadual? Okey, sorry lah Okey, so kita tengok daripada atas ni sampai ke bawah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 perkara lah. Okey, ada 6 perkara. So kita dah lukis dah. Lepas tu kita tuliskan tajuk. Tajuk adalah sama macam dalam jadual. Pastikan tulis tajuk lah. Tajuk mesti kena ada tajuk. Okey, kita letakkan jumlah kat bawah ni. Okey, letakkan jumlah kat bawah ni. Okey, berpandukan jumlah yang diberikan dalam jadual. Okey, lepas tu kita warnakan lah. Okey, warnakan dan kita sediakan petunjuk. Petunjuk. Contoh warna biru. Tulislah perkataan petunjuk Melayu. Okey, ini cara yang pertama lah. Okey, cuma carta pi ni saya sengaja lukis salah. Lukis salah. Okey, bila nanti kat ceritalah apa yang salah dia. Okey, bila kita dah tulis petunjuk dan warnakan kat dalam, boleh gunakan warna lah. Saya suka murid-murid gunakan pensel warna supaya dia nampak lebih menarik lah. Tak naklah guna garisan-garisan, guna pensel garisan bulat-bulat lah, petak-petak. Tak menarik lah, dan dia boleh memeningkan kepala untuk kita tengok nanti. Okey, so kita tuliskan peratus. Okey, peratus tuliskan dekat ni. Biasanya tulis kat dalam peratus ni, tapi sebab kita pakai pensel warna, okey, mungkin boleh tarik ataupun nanti sebelum kita warnakan tu kita buat petak macam ni. Okey, kita tuliskan peratus dekat dalam, 50% contoh. Okey, kita warnakan kat tepi-tepi ni. Warna kat tepi-tepi pun boleh juga, tapi saya suka macam ni. Tarikkan nak panas, kita tulis peratus. Cuma yang salah dia kalau tengok, yang ini adalah 8.1%. Yang ini 6.7%. Okey, sebab apa jadi macam ni? Sebab calon follow step dalam jadual, susunan dalam jadual. Okey, 6.7 dengan 8.1. Dia sepatutnya carta pi dia kena lukis daripada peratus ataupun sudut sektor yang paling besar, diakhiri dengan perkataan lain-lain lah.
Okey, sebab lain-lain ni 1.1 je. India 6.7, warga asing 8.1. So 8.1 tu sepatutnya dia duduk dekat sini. Kat hijau tu. Yang hijau tu duduk kat merah. Okey, yang sebetulnya macam ni. Okey, yang sebetulnya macam ni. Satu lagi kesalahan. Okey, ini yang saya kata tadi. Dia lari. Dia punya sudut sektor masa ukur tu. Bila ukur salah sudut sektor, dia akan jadi macam ni lah. Okey, tengok yang ni 1.1. Tak logik lah 1.1 kan. Dia besar. Okey, ni. Ni lah. Sepatutnya. So, dia peratus dia tu ataupun sudut sektor bermula daripada yang paling besar. Diakhiri dengan yang paling kecil. Tetapi kalau contoh 1.1 ni adalah lain-lain. Tapi kalau contoh soalan lain ataupun jadual lain, kalau sudut perkataan lain-lain tu dia lebih besar, dia tetap juga duduk di akhir. Lain-lain sebab dia gabungan banyak benda lain-lain. Kita tak tahu apa. Okey, macam ni kalau ni negara bangsa dia. Okey. Ni sepatutnya bukan negara Okey, dah salah jadual pun salah. Sorry. Okey, ni kaum. Kaum. Okey, kaum. Okey. Okey, betul lah tu. Jadual je salah, tajuk betul dah. Okey. Biasalah dah tua-tua ni kan. Mata tak berapa nak nampak. Okey, cuma target saya nak bagi penerangan bagaimana nak lukis tatapai dengan betul lah. Ataupun mungkin tak nak tulis petunjuk. Tak nak tulis petunjuk. Tak nak tulis petunjuk dekat sini, tak nak ni. Boleh juga tulis dekat ruangan ni. Contoh, okey, peratus dalam kurungan Melayu. Pun boleh juga. Okey, bukan itulah. Tapi saya suka macam ni. Tak nampak sangat macam serabut Okey. Macam itulah. Okey, cara membina carta ataupun melukis carta pai dengan betul lah. Okey, pastikan tidak berlaku kesilapan. Di mana tertukar sudut sektor yang besar tu duduk di ujung. Kecuali yang besar tu lain-lain. Kalau besar ni lain-lain tak betul. Okey, tapi kalau yang bukan selain daripada lain-lain tu, dia mesti mengikut turutan dia punya saiz sudut sektor ataupun peratus di mana yang lebih besar lah. Okey, itu saja perkongsian saya untuk bagaimana nak lukis. Okey, lukis carta pai dengan betul dan tepat. Okey, sebagai persediaan murid-murid menghadapi peperiksaan SPM dan PT3. Okey, good luck. Selamat maju jaya. Jangan lupa klik butang like, share dan komen dekat bawah. Dan jangan lupa tekan butang subscribe. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.